Baik, malam ini sempena Malaysia memilih pilihan raya umum PRU ke-15. Kami nak bawakan kisah keluhan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM, khususnya jumlah pencen bagi golongan yang hilang upaya. Dan sebentar lagi kami nak bersama dengan rakan setugas Ridauddin Daud untuk laporannya. Tapi sebelum itu, penting untuk kita lihat berapa sebenarnya jumlah peruntukan yang telah pun dibelanjakan kerajaan khususnya untuk pencen veteran ATM ini. Kalau kita nak lihat data terkini setakat 30 Jun 2022, jumlah peruntukan bagi veteran ATM, kerajaan telah pun belanjakan sebanyak 196.8 juta ringgit. Ini bayaran pencen bagi 105,853 orang veteran ATM. Dan tentunya kalau kita nak lihat bagi setiap seorang individu, tentunya jumlah ini berbeza bagi setiap individu. Setiap pangkat juga berbeza. Daripadalah pencen bulanan RM15,000 untuk pegawai berpangkat tertinggi iaitu pangkat general, sehinggalah pencen bulanan RM2,400 untuk peringkat corporal dan juga private RM1,500. Dan kalau kita nak lihat juga statistik terkini setakat September lepas, kalau kita lihat berdasarkan data daripada Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM pula menunjukkan mereka yang menerima pencen pada bulan itu seramai 106,177. Manakala bagi pencen terbitan, dan pencen terbitan ini pula merupakan faedah persaraan yang diberikan kepada orang tanggungan, sama ada ini adalah balu ataupun duda ataupun anak kepada anggota yang berpencen ini, seramai 26,643 pada September lepas. Dan juga bagi golongan yang tidak berpencen pula, jumlahnya sebanyak 73,543. Ini dapatan terkini veteran ATM yang menerima pencen dan juga pencen terbitan setakat September lepas. Tapi tentunya ini hanya statistik. Kita juga ingin mengetengahkan kisah-kisah mereka yang seringkali menyuarakan isu yang sama. Wira negara, prajurit tanah air, inilah istilah yang selalu digunakan buat tentera dan juga pesara tentera bagi melambangkan pengorbanan jasa keringat mereka demi negara. Namun di sebalik ungkapan-ungkapan megah itu, mereka saban tahun tidak pernah terlepas menyuarakan hasrat hati merayu kerajaan memberi perhatian terhadap nasib mereka ini. Dan suara sama turut dikongsikan kepada wartawan Astro Awani Ridauddin Daud yang ada bertemu sebahagian kecil daripada mereka di Batu Gajah, Perak. Kita terus saja bersama dengan Ridauddin dengan laporannya. Ridauddin. Baik, terima kasih rakan setugas di Pusat Penyiaran Asia. Bantulah kami, kasihanilah kami, dengarlah suara kami. Itu antara ungkapan yang dicakapkan atau diberitahu kepada saya. Tak ramai saya jumpa, lebih kurang 6 orang pesara tentera di sebuah kampung di Batu Gajah, Perak. Namun suara kecil, suara tidak ramai itu sebenarnya mewakili suara ribuan, malah mungkin puluh ribu pesara tentera yang saban tahun menyuarakan isu sama, meminta, merayu kepada kerajaan agar kebajikan mereka dipelihara, diberi perhatian dan diambil tindakan sewajarnya. Itu apa yang diberitahu kepada saya, yang diluahkan kepada saya. Jadi saya mungkin tidak mahu bercerita panjang, mungkin kita dengarkan terlebih dahulu luahan dari hati mereka. Dengarkan. Jumlah mereka pun tak ramai dalam Malaysia ni kan. Patutnya diberi pertimbangan untuk dinaikkan pencen tadi supaya mereka boleh hiduplah dengan keadaan fizikal dia. Satu lagi, orang yang cedera ni masa perkhidmatan. Cedera tu masa perkhidmatan dulu mungkin tak mudarat. Apabila mereka berhenti berumur dengan penyakit kencing manis dan sebagainya, cederaan tadi jadi mudarat. Kalau dulu tu kaki tak sakit, jalan, sekarang kaki dah sakit. Mengikutkan pencen OKU kami memang tak memadai buat masa sekarang. Tambah-tambah lagi dengan harga sekarang apa semua. Jadi kita mohonlah, mohon dikaji baliklah pencen OKU kami. Benda ni dah banyak kali. Saya beberapa kali dah masuk paper daripada Straits Times, daripada banyak, memang saya banyak. Macam tu je. Macam itu, tidak ada apa-apa tindakan diambil oleh kerajaan. Fikirlah sikit. Fikirlah, kesian ni kami. Memang penat dah kan. Dah katakan setiap bulan ada suara-suara veteran kan. Usul-usul kan. Tapi sampai ke peringkat atasan, lulus, bila ni hilang, senyap. Baik, Nailah, itulah apa yang disuarakan oleh mereka. Salah seorang daripada mereka, Pak Zali saya panggil,
yang memakai baju batik itu, sebenarnya beliau kehilangan kaki kiri ketika bertempur ataupun ketika perang. Dia hilang dalam apabila terkena jerangkap sama dan sehingga kini menerima pencen hilang upaya, namun menurutnya pencen itu tidaklah mencukupi. Itu sebenarnya adalah satu suara yang saya sempat temu, namun ia sebenarnya mewakili banyak-banyak suara di dalam Malaysia ini. Sebelum ini pun sebenarnya ada juga saya membuat liputan berkenaan dengan seorang penulis buta yang juga pesara tentera. Sama juga isu sama disuarakan, iaitu isu ingin meminta supaya pelarasan dari segi pencen, kemudian pencen hilang upaya ditingkatkan, diselaraskan dan sebagainya, kerana kalau menurut mereka pencen antara anggota yang lama dan juga yang veteran terlebih lama daripada dulu, jurangnya agak berbeza dengan ketara. Jadi itu apa yang dibangkitkan oleh mereka. Namun apa yang menyedihkan, setiap bulan, malah mungkin setiap tahun mereka menyuarakan isu sama, malah setiap kali pilihan raya mereka fikirkan inilah masa terbaik untuk menyuarakan hasrat hati mereka, meminta ataupun merayu agar kurang-kurangnya kerajaan mendengar dan kemudian mengambil perhatian dan mengambil tindakan untuk membantu mereka. Namun nampaknya tahun hadapan kemudian beralih lagi ke tahun demi tahun, isu sama tetap disuarakan. Kalau kata dah selesai, tidak mungkin mereka datang berjumpa saya dan menyuarakan isu ini. Jadi saya fikir sebenarnya isu ini masih lagi belum selesai dan bukan hanya melibatkan 6 orang yang saya temui itu. Namun ia sebenarnya adalah melibatkan keseluruhan lebih 100,000 pesara tentera yang ada di Malaysia. Jadi tentunya mereka mengharapkan kerajaan dalam pilihan raya pada kali ini, mereka akan terus menyuarakan, tidak akan penat menyuarakan, dan pada suatu masa nanti mereka berharap agar tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh mereka ini akhirnya akan didengar, bukan sahaja didengar, tapi diambil tindakan sewajarnya untuk membantu mereka kerana mereka sudah cukup banyak kali bersuara. Namun begitulah keadaannya. Tahun demi tahun bersuara, namun tahun demi tahun jugalah pulang dengan hampa. Jadi saya fikir itulah yang saya boleh bawakan setakat ini, Naila. Nampaknya kita mengharapkan supaya suara-suara mereka ini didengari dan diambil tindakan kerana mereka bukanlah insan asing, bukan calang-calang. Mereka adalah wira negara dan wira negara seperti itu sepatutnya dihargai dan dijaga kebajikan mereka, Naila.